Jadi kita nak masuk sikit kitab kita ni. Pada dasarnya infak ada jenis-jenis dia lah. Ada infak harta, ada infak ilmu, ada infak tenaga. Nah, infak harta orang kaya boleh buat. Infak tenaga orang yang kuat dia boleh bagi tenaga. Infak ilmu, dia ada ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, para jamaah Masjid Al-Falah yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah. Pada pagi ini dapat kita bertemu di dalam majlis ilmu kita, kuliah subuh. Kita menggunakan kitab tafsir Ya Ayyuhallazina Amanu. Dan kita sampai kepada ayat yang ke-7, iaitu suruhan untuk berinfak sebelum ajal menjemput kita. Infak sebelum mati. Maka kita berdoa agar Allah SWT tambahkan kita dengan tambahan hidayah dan taufiknya, mengganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat darjat kita, mengangkat mudarat daripada menimpa kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam satu kata-kata ulama, dia menyebutkan usul ma'siyah salasah. Punca maksiat itu 3. Yang pertama ialah al-jahlu, kejahilan. Kejahilan menyebabkan manusia buat maksiat. Jahil, tak tahu, menyebabkan manusia terjerumus di dalam maksiat, menyebabkan manusia terjerumus di dalam kancah dosa. Sebab itu kejahilan ini mesti dibasmikan, mesti dihilangkan dengan ilmu. Sebab kerana punca utama terjadinya maksiat adalah jahil. Kejahilan menyebabkan jahat. Jahil dengan jahat itu dekat. Orang yang jahil itu dia cepat untuk jadi jahat sebab dia tak tahu hukum hakam, dia tak tahu dosa pahala, dia tak tahu syurga neraka. Maka sebab itu dia tak heran buat dosa, tak heran buat maksiat. Sebab jahil begitu dekat sekali dengan jahat. Maka ulama meletakkan nombor 1 sekali punca manusia buat maksiat ialah jahil. Dan jahil ni tuan-tuan, Allah Ta'ala kaitkan dalam Quran, ada 4 tempat dikaitkan dengan jahil di dalam Al-Quran.
Nombor satu, Allah kaitkan jahil dengan zon. Zonnal jahiliyah, sangka buruk. Sangka prasangka. Prasangka, syak wa sangka, itu satu kejahilan, satu kebodohan yang Quran sifatkan. Maknanya kita kena jauhkan diri daripada prasangka kerana bawa dosa. Nah, zon. Nabi sebut, zon akzabul hadis, paling dusta ialah zon. Bersangka-sangka, bergosip-gosip, itu adalah merupakan jahiliyah. Allah kata semua kerja-kerja tu kerja-kerja jahil. Bahasa kesang kita, kerja-kerja yang bodoh. Jadi sebab itu, zon ini adalah jahil yang pertama yang Allah Ta'ala sebutkan. Jadi dia bersangkut dengan fasadnya hati. Kefasadan hati menyebabkan fasadnya umat. Fasad makna rosak hati, rosak umat. Jadi zon ini sangka-sangka, prasangka, wasangka yang buruk lah. Mesti dihapuskan, dihilangkan daripada kita. Tak akan maju kalau kita jenis duk bersyak wasangka di dalam hidup kita ini. Dalam negeri kita, dalam masjid kita, dalam qaryah kita. Tak boleh ada zon. Nah? Dan yang kedua, Allah Ta'ala kaitkan jahil juga dengan hukum. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum undang-undang jahiliyah yang kamu kehendaki, yang kamu nak? Jadi tuan-tuan, hukum undang-undang juga Allah kaitkan dengan jahiliyah. Undang-undang jahiliyah. Apa dia undang-undang jahiliyah? Segala undang-undang yang bukan undang-undang dari Allah Ta'ala, yang bukan daripada Quran dan Sunnah, ianya dikira sebagai jahiliyah. Maka tuan-tuan, yang fasadnya hukum, kerosakan dari segi keadilan, kerosakan dari segi undang-undang, yang sudah pasti akan merosakkan umat. Maka yang kedua, mesti diislahkan ialah dari segi hukum, segi undang-undang. Maka tuan-tuan, ini yang kedua. Yang ketiga, jahiliyah dikaitkan dengan tabarruj, hias, make up orang perempuan. Dipanggil tabarrujal jahiliyatil ula. Apakah kamu nak berhias dengan perhiasan-perhiasan orang-orang jahiliyah yang pertama? Jadi bermakna fasad wanita, kerosakan wanita, merosakkan umat. Jadi diislahkan wanita, jangan dibiarkan mereka bermakeup, berhias seperti perhiasan orang-orang jahil yang pertama. Itu yang ketiga dikaitkan dengan jahil. Jadi perbuatan makeup berlebih-lebihan, bersiap berlebih-lebihan, berlawa-lawa berlebih-lebihan, itu adalah perbuatan yang jahil. Itu kena faham. Kita berhias boleh, tapi kalau ala kadar sudah patut padan. Jangan melampau. Bila melampau sekali kita takut jadi orang jahil. Orang jahiliah yang pertama dulu ni. Dan yang keempat, dikaitkan dengan jahil ialah fanatisme ekstrim.
fanatisme kelompok, iaitu hamiyatal jahiliyah. Hamiyah ni makna semangat. Semangat perkauman, semangat kesukuan, kekabilahan yang melampau, yang menafikan kebenaran. Dia bela kaum dia bela kabilah dia bela suku dia pada kezaliman, pada kemaksiatan, pada kemungkaran. Kita mencintai suku kita, kita mencintai bangsa kita, kita mencintai kaum kita. Itu bukan ta'assub. Ta'assub itu an yu'ina qawmahu ala zulmi. Yang dikatakan ta'assub itu ialah apabila engkau menolong kaum engkau di atas kezaliman. Kau membela kaum engkau di atas kezaliman. Yang tu dipanggil ta'assub. Fanatisme kelompok, fanatisme buta yang tak tahu beza antara yang benar dan salah. Sehingga kan ada yang menyatakan sejahat-jahat kaum kami adalah sebaik-baik kaum lain. Tu dia. Dia punya hebatnya kaum dia tu. Kaum dia yang paling jahat adalah sebaik-baik kaum yang lain. Dia buat lagu tu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, syiraruna khairun min akhyaril akharin. Orang yang jahat di kalangan kami lebih baik daripada orang yang baik di kalangan orang lain, di kalangan kaum lain. Ni dipanggil sebagai jahiliyah. Hamiyatul jahiliyah. Semangat yang dipanggil kebangsaan, kesukuan, kekabilahan yang jahil. Jadi tuan-tuan ni dalam Quran dapat benda ni dikaitkan dengan jahil. Itu nombor satu. Nombor dua, punca orang buat maksiat ialah dipanggil sebagai asyahwah, nafsu. Nafsu ni tuan-tuan, alim pun dia kalah. Bukan kata jahil, sebab tu orang alim pun ada yang buat maksiat. Iblis tak alim tentang iblis. Alim lah duduk dalam syurga dia lah masyayikh, Syekhul Jannah dia tu. Bukan Syekhul Azhar lagi. Syekhul Jannah, Syekh syurga. Dalam syurga tu dia dah alim sekali dulu ni. Tok guru malaikat. Ilmu Tuhan bagi dia banyak. Dia lebih daripada malaikat. Tuan-tuan tengok. Bila ada nafsu, dia akan berlaku maksiat. Malaikat tengok, mana ada nafsu, dia tak berlaku maksiat. Malaikat dia selamat daripada dosa, daripada maksiat lah kita kata. Sebab dia tak ada nafsu. Cuba tengok iblis, dia jadi berdosa, dia jadi maksiat, dia jadi kafir. Sebab dia punya nafsu, syahwah. Syahwat dia apa dia? Al-kibru. Syahwat dia apa dia? Yang dipanggil sebagai al-aba, degil. Maka tuan-tuan, syahwat itulah yang menyebabkan manusia buat maksiat. Kalah dengan dorongan hasutan nafsu. Bukan tak tahu, tapi kalah. Bukan tak tahu, ya saya tahu tak boleh benda tu. Tapi nak buat macam mana, kalah dengan dorongan hasutan nafsu. Bukan tak tahu kata mengumpat tu tak boleh, maksiat, berdosa besar, buat juga. Bukan tak tahu kata bohong tu dosa besar, tahu, buat juga. Tu nafsu dia tak kira, dia seronok. Nak mengumpat, dia seronok. Nak bohong, dia seronok. Nak
tipu, kecoh. Dia bukan tak tahu semua tu, tahu. Tapi syahwat kalah dengan godaan, hasutan, hawa nafsu. Ini nombor 2. Punca terjadinya maksiat. Syahwat. Tok alim. Kalau tak tahu. Tahu, tapi kalah dengan nafsu. Tok alim. Banyak yang terlibat juga, yang didakwa juga. Sana sini dakwaan, sana dakwaan sini. Walaupun dia alim mengajak sana sini. Berdakwah di sana sini. Tapi main dengan nafsu kalah. Buat juga. Skandal sana, skandal sini. Gatai sana, gatai sini. Gedik sana, digedik sini. Sebab nafsu. Ini masalah dia. Ada juga yang kita kata dah ada bini pun dia jadi gatai juga. Ni nafsu. Bukan dia boleh selesai. Kalau jenis tak dibendung, tak dijaga, dia layan nafsu tersebut, jadilah tuan-tuan dan puan-puan. Jadilah maksiat. Maka sebab itu nafsu ini tidak boleh diikut, tetapi mesti dilawan. Tidak boleh mengikut arus, tetapi kena melawan arus nafsu. Baru kita dapat selamat daripada maksiat. Dah tahu dah kata aku ni tak tahan, aku ni tak boleh, jangan pergi cari. Dah tahu kata tak boleh, dah tahu dah kata lemah, cari juga. Tu saja cari pasal lah. Tuan-tuan tengok, syahwat ini punca berlaku dosa. Punca berlakunya maksiat. Kalau tidak dibendung, kalau tidak dijaga. Sebab itu tuan-tuan, Rasulullah SAW ajak kita untuk tunduk nafsu kita kepada apa yang telah dia pedomankan, kepada apa yang dia telah pandukan kepada kita. Seperti dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak beriman kamu sehinggalah kamu menjadikan nafsu kamu tunduk pada apa yang aku bawa. Manage nafsu, bukan bunuh nafsu. Sebab kita tak boleh bunuh. Dia main dengan semula jadi. Fitrah. Baik, kita ada dah nafsu tu. Wujud sekali dengan kita. Lahirnya kita dengan nafsu syahwat. So macam mana Nabi lah sebagai pedoman dan panduan bagaimana dia sebagai manusia macam kita. Muhammadun basharun kal bashari. Muhammadun yaqutatun bainal hajari. Muhammad itu adalah seperti kita manusia. Manusia seperti kita. Tapi dia adalah satu batu permata di antara batu-batu. Kita batu jalan, batu kerikil. Dia batu permata. Batu berlian. Nabi kita tu tak sama lah. Jadi dari segi batu sama. Dari segi manusia sama. Tapi dari segi kemuliaannya, kesempurnaan akhlaknya tak sama dengan kita. Jadi sebab tu disuruh contoh bagaimana dia menundukkan hawa nafsu. Dia pun ada nafsu. Bahkan nafsu dia lagi kuat daripada kita. Tapi dia boleh manage, boleh selesai masalah. Tidak menjadikan dia berdosa dengan nafsu dia tu. Bagaimana dia buat? Dia jadikan nafsu itu dikontrol, dimanage, diuruskan mengikut apa yang dia bawa, ikut Quran dan Sunnah, bukan mengikut kita seronok selera kita.
Tetapi managelah hawa nafsu kita supaya ikut Quran, ikut apa yang Nabi bawa. Ji'tu bihi, apa yang aku datang dengannya. Aku datang dengannya apa dia? Quran. Dibawa, Nabi datang berserta dengan kitab, hidayah, petunjuk, iaitu Al-Quran. Ni nombor 2. Nombor 3, punca berlaku maksiat ialah sohbah, berkawan, silap kawan. Silap pilih geng, silap pilih kawan, menyebabkan kita boleh berlakunya maksiat. Mudah untuk melakukan maksiat. As-suhbah. Sebab itu tuan-tuan, kawan silap, kalau betul jadi baik. Silap pilih kawan jadi jahat. Seorang yang baik, dia silap pilih kawan, dia soleh. Tapi berkawan dengan orang yang toleh, orang yang maksiat, kawan dia semua ahli maksiat. Lama-lama dia pun akan jadi ahli maksiat juga. Sebab tu dipanggil kaedah dia disebut al-akhyar ma'al ashrar fahuwa minal ashrar. Tu pepatah kaedah. Al-akhyar ma'al ashrar fahuwa minal ashrar. Boleh kira dah, seorang yang baik bersama dengan orang yang jahat, kita boleh kira dia dah sebagai orang yang jahat. Ustaz, dia baik lagi. Tak lama lah, tunggulah, tengoklah, sehari 2 hari jahat lah. Pasal dia mudah untuk terpengaruh. Sebab tu dia tak bagi dalam bab sohbah ni masuk di dalam ubat hati, dan dia boleh jadi racun hati. Ubat hati bila berkawan dengan orang soleh. Racun dan tuba kepada hati bila berkawan dengan orang yang jahat. Sebab tu kena pilih, kena tapih nak berkawan. Tak boleh kawan sebarangan. Nabi sebut, al-mar'u ala dini qalilihi falyanzur ahadakum man yukhaliluh. Seseorang itu berada di atas agama kawan baik dia. Maka Nabi kata, kena pilih siapa yang kau nak buat kawan baik. Nak buat kawan baik kena pilih. Sebagaimana Nabi pun pilih kawan baik dia Abu Bakar. Dia tunjuk ke kita macam mana dia pilih kawan tu. Abu Bakar As-Siddiq. Kita kalau dengar Abu Bakar pun berasa sebab pasal suci tulus hati dia tu, kasih kat Nabi tu, tak tahu nak apa. Sucinya, murninya hati perut dia tu, dia punya sayang kat Nabi. Tu Nabi ambil dia jadi kawan baik. Pasal sama, Nabi sayang kat dia, dia sayang kat Nabi. Timbal balas. Jadi itu kawan baik dia. Dan perangai pun lebih kurang nak sama. Abu Bakar pun dia jenis cool, dia Nabi juga. Umar jenis baran, tak berapa nak sesuai dengan jadi kawan dengan Nabi. Dia pasal perwatakan lain. Hak ni tuan-tuan, Abu Bakar dengan Nabi ni tak jauh, tak lari jauh persamaan tu. Dari segi watak, dari segi karakter mereka tu nak sama. Maka tuan-tuan, tu Nabi sebut, kena tengok, kena tapih siapa yang kamu nak sahabat. Yang ketiga, ni Nabi sebut ialah sahabat. Yang kedua, yang kita nak sebut juga al-akhyar, yang baik, orang-orang yang baik. Ma'al ashrar fahuwa minal ashrar. Seorang yang baik bersama dengan orang yang jahat, engkau boleh kira dia sebagai orang yang jahat. Sebaliknya, al-ashrar ma'al akhyar fahuwa minal akhyar. Seorang jahat bersama dengan orang yang baik-baik, kau boleh kira dia sebagai orang yang baik dah. Kita ditanya, hai Ustaz, baru je Ustaz, sehari 2 dia duduk berkawan dengan orang yang soleh,
takkan dia nak dikira sebagai orang soleh dah. Boleh dah. Boleh dah. Pepatah Arab kata boleh dah. Pasal apa? Pasal bila dia pilih orang yang soleh sebagai kawan, ubat hati, terapi hati, ubat hati 5 perkara. Salah satunya ialah bersahabat dengan orang yang soleh. Ubat hati, terapi. Sebaliknya, racun dan tubah hati, berkawan dengan orang yang soleh, yang jahat, maka kita pun jadi tak takut dengan maksiat, tak takut dengan dosa, berani untuk buat dosa. Pentingnya environment, pentingnya persekitaran, bi'ah yang solehah dalam membentuk keimanan kita dan amal soleh kita. Kalau environment itu tidak sihat, persekitaran manusia-manusia toksik, kita pun jadi toksik. Kita pun jadi toksik. Kita jenis mudah dipengaruh. Jadi sebab itu berkawan, persekitaran kita itu, environment kita, environment yang bukan toksik. Kalau kita duduk dalam toksik, kita kena hijrah. Jangan duk pi boykot bang, ponti bang, potus bang. Kerana Nabi kata, Hasan Basri kata, dia panggil muqata'atul ashrar qurbatun ila Allah. Ini yang Hasan Basri kata. Kita putuskan hubungan dengan orang-orang yang jahat itu satu langkah dekat diri kepada Allah. Satu langkah mendekatkan diri kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan hak bunuh suatu orang tu, dia pergi tanya Tok Guru tu. Tok Guru tu kata kena hijrah. Tak boleh duduk dalam kampung ni. Hang kena pergi kampung lain. Dia pergi tengah jalan mati. Dekat pada Allah dah tu. Dia nak berhijrah, meninggalkan persekitaran, memutuskan boykot, memutuskan hubungan dengan orang-orang yang jahat. Itu adalah satu pendekatan diri kepada Allah. Betul? Dia diampunkan Allah Ta'ala sebab dia dah mula bergerak kepada mendekatkan diri kepada Allah dengan dia berhijrah, meninggalkan kawan-kawan dia di kampung tersebut yang terkenai dengan toksik. Kampung yang sudah jadi kampung toksik. Maka dia tak boleh duduk dalam toksik, mati. Jadi keluar keadaan sampai pun mati juga. Tapi mati dalam keadaan meninggalkan toksik, maka berjaya. Allah kira dia orang yang bertaubat. Allah terima dia sebagai pentaubat. Allah bagi syurga. Tuan-tuan itulah dia 3 nak abang bagi. Nak abang mai. Nak abang mai bagi. Dia kata, tu dia cerita dia. 3 usul maksiat. Maka kita boleh jadikan sebagai panduan dan pedoman kita, insya-Allah. Jadi kita nak masuk sikit kitab kita ni. Pada dasarnya infak ada jenis-jenis dia. Ada infak harta, ada infak ilmu, ada infak tenaga. Infak harta orang kaya boleh buat. Infak tenaga orang yang kuat, dia boleh bagi tenaga. Infak ilmu, dia ada ilmu, dia boleh bagi ilmu. Sayyidina Ali kata, harta makin belanja makin kurang, ilmu makin belanja makin bertambah. Dia belanja setiap hari, tak luar ilmu ni, dia kena bertambah. Maka tuan-tuan, dia tidak, infak ini tidak terhad pada harta benda saja, bukan material saja. Infak juga boleh dalam bentuk-bentuk yang lain, iaitu amal soleh, senyum, tolong binatang, tolong orang angkat barang, termasuk
Infak. Termasuk sedekah. Nah, melayan bini pun infak, pahala sedekah. Nah, Nabi SAW berbetul sahabat. Sahabat kata, lah kita seronok dengan bini kita pun sedekah ke Nabi? Nabi kata, sedekah. Pahala sedekah. Nabi kata, cuba hang bayang tengok dia pergi duduk seronok pada yang haram. Jadi apa? Jadi dosa. Dosa. Kalau bersonok dengan yang halal, jadi pahala. Jadi sedekah. Pahala sedekah. Allah mak. Itukah? Dah. Itu lah. Nabi perbetulkan mindset sahabat dia. Kerana bagi mereka kata tak ada pahala apa. Nah. Jadi tuan-tuan, pahala Nabi kata sedekah banyak. Itu yang kata bukan sahaja harta benda. Termasuklah amar ma'ruf nahi mungkar, sedekah pahalanya. Dan juga kita buat dakwah, sedekah juga Nabi kata pahalanya. Buang kerosakan atau benda-benda bahaya di jalanan, sedekah juga pahalanya. Nah, bagi orang bantu orang angkat barang, sedekah juga. Jadi tenaga lah tu. Dia boleh jadi 3. Infak itu boleh kita ringkaskan harta benda, ilmu, idea, dan yang ketiga tenaga. Yang kita tolong, tenaga kita tak kedekut, tak berat tulang, kita mudah tolong. Itu pun adalah infak tu. Pahala sedekah tu. Nah, senyum juga sedekah. Ibtisamuka fi wajhi akhika sadaqatun. Sedekah. Senyum kamu di depan muka saudaramu adalah pahalanya sedekah. Daripada Abu Jari Al-Hayjami radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, aku pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kami adalah kaum Badui. Maka ajarkanlah kepada kami sesuatu yang dapat manfaat bagi kami. Rasulullah bersabda, janganlah kamu remehkan tindakan yang baik, meskipun hanya dengan memberikan tali penghubung atau dengan memberikan air yang ada dalam timbamu kepada orang yang meminta minum, atau hanya dengan menampakkan muka yang manis ketika berjumpa dengan saudaramu sesama Muslim. Yang tu pun, la tahqiranna minal ma'ruf walau an talqa akhaka biwajhin tuluqin. Jangan kita memandang rendah benda yang baik, walaupun bermanis muka ketika berjumpa saudara kita. Bermanis muka berjumpa saudara kita tu pun Nabi suruh jaga. Jangan kita lupa, dia kata. Jangan kita pandang enteng, jangan kita pandang rendah, jangan pandang remeh perbuatan manis muka tu. Nah, ni Nabi pesan kepada Badui ni. Atau hanya dengan menghibur orang yang bersedih. Kita pergi hiburkan orang yang tengah berduka. Kita pergi ziarah dia, kita pergi bagi kata-kata semangat, kita pergi bagi motivasi kepada dia. Itu pun idkhal surur. Masukkan rasa gembira, mengembira, menghiburkan orang-orang yang susah, orang-orang yang dalam bencana, orang yang ditimpa musibah, orang yang bersedih. Nah, itu tuan-tuan pahala sedekah besar. Atau hanya memberikan tali selipar. Nabi kata, Nabi bagi nasihat kepada geng Badui ni, apa yang relevan dengan mereka lah. Tali, timba, ayak, apa lagi Nabi sebut, senyum. Sebab kadang Badui ni mereka tak ada tamadun sangat, tak ada civilization sangat. Jadi Nabi kena ajak, bagi kat mereka ada tamadun sikit. Antaranya dia kata,
Nabi kata senyum. Jangan buat masam sangat. Bila jumpa saudara se-Islam kita, kita kena senyum. Nabi kata, manis muka. Adapun makna memberikan tali penghubung adalah memberi tali yang mengikat barang-barang saudaramu. Kita tak ada apa, ada tali. Saudara kita nak buh atas unta, atas kenderaan dia waktu tu. Engkau ada tali. Bagi tali, ikat, tolong ikat tali tersebut. Barang-barang dia tersebut dengan tali yang kita ada. Tu pun Nabi kata adalah sedekah. Kamu tolong ikat barang-barang saudaramu sesama Muslim. Atau dia memerlukan tali penghubung kerana tali yang dimilikinya pendek. Dia minta sikit, mai sikit, aku tak cukup tali. Mailah banyak ni, bagi. Maka engkau memberikan seutas tali supaya dapat menghubungkan, dapat bagi panjang tali dia, bagi cukup. Sambil mengharapkan pahala dari Allah. Tu maksud dia, beri tali penghubung tu bukan tali yang full. Tak cukup berapa-berapa inci dia pun bagi. Adapun makna menghiburkan orang yang sedih, apa maknanya? Adalah jika kamu mendapati saudaramu sesama Muslim sedang dirundung kegelisahan terhadap sesuatu yang dikhawatirkan, maka kamu menghiburkan kesedihannya, beri kata-kata semangat. InsyaAllah okey nak lega dah, nampak hang ni, nampak sembuh dah ni, nampak kuat dah ni. Menghilangkan kegelisahannya, kekhawatirannya, kegundahannya, itu pun sedekah juga, Nabi kata. Bukan nanti duit ringgit, bukan nanti harta benda. Kita berikan kata-kata semangat, berikan kepadanya kata-kata yang dapat menghilangkan apa yang dia risau. Dia duk risau, kita kata, tak apa don't worry, be happy. Kata banyak tu pun dapat pahala sedekah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, tali seripa pula dah. Maksud dia apa dia? Adalah sekarang ini yang popular namanya tali kasut lah. Tali kasut atau yang sejenisnya. Dulu kita pakai kasut tali. Lah kita kasut tak tali, selum saja. Selum, tak ada tali dah. Dulu kasut sekolah kena bertali. Alah, tak gaduh dah. Kasut hitam lah. Tali kasut. Nabi SAW bersabda, janganlah kamu meremehkan sedikit pun dari kebaikan walaupun hanya bermuka manis ketika bertemu orang lain. Kita kadang payah ada buat muka masam, orang tengok terkejut. Pasal apa dia ni dia buat muka masam? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, rupanya yang tu pun Nabi duk puati. Nabi puati sahabat-sahabat dia, sebab tu Nabi sebut. Nabi tengok, banyak mereka duk masam muka ni, geng Badui ni. Dia jumpa orang, dia masam muka. Dia tak mau nak manis. Nabi kata kena ubah. Kalau kita nak dapat ilmu manfaat yang boleh beri manfaat kepada kamu, ni aku nak pesan. Nabi kata, iaitu bertemu saudara se-Islam dengan bermanis muka. Ibnu Hibban di dalam syarah kitab sahihnya, perkara yang dapat dilakukan orang yang tidak memiliki harta dan kedudukan, perkara itu sama dengan sedekah bagi orang yang memberikannya. Kita senyum bagi orang yang tak ada harta ni. Kita bermanis muka bagi orang yang tak ada harta ni, tak ada kedudukan pangkat apa ni, orang biasa, tapi manis muka. Manis muka itu Ibnu Hibban kata seperti orang bersedekah, seperti orang kaya bersedekah bagi orang yang tak ada. Kedudukan dia sama bagi orang yang tak ada seperti orang ada.
Orang ada bersedekah dengan harta, orang yang tak ada bersedekah dengan manis muka. Tu kata Ibnu Hibban di dalam syarah hadis dia, dalam kitab syarah hadis dia. Dari Abu Zar pula, bahwasanya Rasulullah bersabda, dalam diri setiap Adam, setiap anak Adam ada terdapat kewajipan bersedekah setiap hari sejak matahari terbit. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di mana kita mendapatkan sedekah untuk kami sedekahkan? Rasulullah menjawab, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu sangatlah banyak. Mengucapkan subhanallah, tasbih, itu sedekah. Alhamdulillah, sedekah. Takbir, sedekah. Tahlil la ilaha illallah, pahala sedekah. Mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf, sedekah. Mencegah daripada yang mungkar, sedekah. Menyingkirkan bahaya dari jalan, sedekah. Tengok ketui batu, ketui kayu, botol, kaca, kita buang tepi ya, bukan gaduh buat balik rumah pun. Nah, pergi tolak, pergi tak tepi. Itu pun sedekah dah pahalanya. Jangan biar duduk tengah jalan, jangan biar duduk tergalang tengah jalan, tergalang tengah jalan, jangan. Nampak? Sebab tu Ustaz kata kadang-kadang abang-abang rider tu, banyak pahala daripada berhenti. Tengok ada ketayar lori, tayar lori tu tergalang tengah jalan, bahaya. Dia berhenti motor dia pergi tarik, buang tak tepi. Masya Allah. Allah, pahala banyak. Juta kereta lalu, dapat kat dia pahala. Setiap kereta lalu selamat. Tak jadi bencana, tak jadi musibah, tak jadi malapetaka. Sebab dia, Allah, pahala. Sebab tu Nabi kata ada orang yang bersenang lenang dalam syurga dengan seketui kayu yang dia alih daripada tengah jalan. Dia bersenang lenang dalam syurga dengan amal dia yang dia buat itu. Amalan apa? Amalan dia buang kayu yang duk halang jalan. Dia lalu, dia tengok, kayu ni duk tengah jalan bahaya, sekali orang lalu kena. Dia ambil tak tepi. Nabi kata dia bersenang lenang dalam syurga. Nah, jadi tuan-tuan tu Nabi nak abang kepada sahabat nak sedekah apa? Nabi kata tu, semua tu boleh sedekah. Alih kayu di jalan bahaya daripada tengah jalan. Memperdengarkan orang yang tuli, tolong. Buat bahasa isyarat bagi orang tuli faham. Tolong. Menunjukkan jalan orang yang buta. Tu dia detail ni, hadiah Abu Zar ni. Saya tolong pimpin orang buta. Dapat pahala sedekah. Memberikan bantuan orang yang memerlukan. Sama ada kewangan ataupun tenaga. Ataupun nasihat. Dapat pahala sedekah. Berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang yang mengharapkan pertolongan. Kita tolong. Dapat dah. Kadang kita tak ada duit pun, kita tolong pergi buat kira bercara, kita pergi tolong buat urusan, tolong pergi isi borang, tolong pergi bawa dia jumpa orang-orang yang boleh tolong. Bawa dia jumpa wakil rakyat, bawa dia pergi jumpa pusat khidmat, bawa dia pergi jumpa bagi nasihat di masjid, pergi jumpa biro kebajikan. Pergi, kita habaq tu, bagi tahu kat dia. Pergi jumpa ketua biro kebajikan Masjid Al-Falah. Pergi minta ke dia. Kita bukan bagi pun, kita bagi tahu ya. Dapat pahala dah. Sedekah. Membawa barang yang dibawa orang lemah. Tengok orang tua tak larat bawa barang, kita bawa. Dapat pahala sedekah dah. Ini semua merupakan sedekah untuk dirimu. Itulah dia infak, tuan-tuan, untuk diri kita. Jadi banyak cabang. Dan ada satu hadis lain, Nabi kata, semua itu dapat bila engkau mengerjakan 2 rakaat duha. 2 rakaat duha, dapat semua-semua tu. Hadis lain, 2 rakaat duha seperti kita bersedekah dengan setiap sendi kita. 360 sendi.
kita bersemayang duha 2 rakaat seperti kita bersedekah dengan 360 sendi. Menunaikan hak syukur. Setiap sendi kena bersyukur. Jadi kita menunaikan duha 2 rakaat menyebabkan kita dapat pahala sedekah setiap sendi kita. Itu hadis lain lah. Dia tak ada dalam ni pun. Itu hadis lain. Tapi yang ni dikitil, dia sebut semua, Nabi sebut. Tolong orang buta, tolong bagi isyarat kepada orang yang tuli. Bagi dia faham. Bagi dia tahu. Jadi maknanya ada gawang-gawang tangan dalam TV. Itu pun pahala sedekah. Jenuh dia no. Kadang cakap laju, dia pun laju juga tangan-tangan dia dengan kepala semua dia lenggok nak bagi faham. Semua tu pahala. Pahala. Ya Allah. Nah, Nabi kata pahala sedekah betul lah mereka. Nah, yang buat kerja bahasa isyarat tu. Nah. Bagi tahu kat depan hadis ni. Nombor 3 dia kata hadis ni duduk dalam riwayat Imam Ibn Hibban, Imam Tirmizi. Nah. Boleh bagi tahu kat dia, semangatlah sikit dia. Disebutkan pula dalam riwayat yang lain, sumbernya dari Abu Zar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Itu dia. Mengajak kepada kebaikan adalah sedekah. Jom kita pergi semayang berjamaah di masjid. Nanti Pak Tabligh rajin buat. Menunjukkan jalan orang yang tidak dapat melihat juga sedekah. Kita pimpin orang yang buta, dapat pahala sedekah. Menyingkirkan batu, duri atau tulang dari jalanan adalah sedekah. Mengosongkan air dalam timbamu untuk diberikan kepada orang lain adalah sedekah. Itu dia. Semua tu pahala sedekah. Jadi banyaklah jenis-jenis infak. Jadi kita berhenti dekat tu. Pertemuan kita akan datang, kita cerita pula perbuatan baik dapat melindungi diri dari kejahatan. Satu tajuk yang kecil dalam tafsir ayat yang ke-7 ni. Iaitu dia kata kita buat baik dapat menghalang kita daripada kejahatan, daripada keburukan. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Benda yang baik boleh menyahkan benda yang jahat. Nah, insya-Allah teman kita akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr.